Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Haji Ramli. Saya dari kelas L61 Usuluddin Blok 5. الله 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 حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qidam, yakni sedia. Qidam termasuk dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menafikan dan menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat salbiyah ini tidak terbatas banyaknya, tetapi syarak mewajibkan mengetahui 5 sifat sahaja, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Di antara 5 sifat yang tadi, pada hari ini saya hanya akan membentangkan sifat Allah SWT, yaitu qidam, yakni sedia. Qidam adalah perkataan Arab yang bermaksud sedia. Sedia Allah Ta'ala tidak sama dengan sedia adanya makhluk. Contoh qidam ialah nasi yang terhidang. Contohnya nasi yang terhidang, ia bersifat yang disediakan oleh manusia, yakni ada orang yang menyediakannya. Dari perkataan disediakan menunjukkan adanya permulaan, yakni dari ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Berbeza dengan qidam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang zat Allah Subhanahu Wa Taala kita wajib menolak atau menafikan adanya permulaan tersebut. Maksudnya kita wajib menolak atau menafikan adanya permulaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukum mempercayai bahawa Allah itu bersifat qidam? Wajib bagi umat Islam mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat qidam, yakni sedia adanya Allah, yakni tiada permulaan baginya, dan mustahil bagi Allah itu bersifat baharu, yakni kudus. Allah ada sebelum adanya segala makhluk atau sesuatu kejadian di dalam dunia dan alam lain, kerana Allah itu tiada siapa yang menjadikannya. Maksudnya, sebelum adanya manusia, Allah adalah terlebih dahulu. Adanya Allah terlebih dahulu sebelum manusia. Artinya segala apa yang kita lakukan atau semuanya tercatat oleh Allah SWT terlebih dahulu. Dalil naqli mengenai sifat Allah qidam, dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awwalul wal akhirul waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berfirman, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir serta yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Erti awal dalam surah Al-Hadid yang dimaksudkan itu ialah, erti awal di dalam ayat ialah yang terdahulu, yang tidak ada permulaan. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Di awal kejadian Allah sudah sedia ada. Allah tidak dibatasi oleh tempat dan masa. Tempat dan masa adalah ciptaan Allah. Allah wujud tanpa tempat dan masa. Tidak adanya masa berarti Allah tidak ada masa dahulu, yakni permulaan. Maka jika Allah tidak ada masa permulaan, Allah sudah pasti bersifat qidam, iaitu sedia ada. Dalil akal, sekiranya Allah itu bersifat baharu, nescaya Allah berhajat kepada yang membaharukannya, dan yang membaharukannya pula berhajat kepada yang lain membaharukannya.
maka yang demikian adalah mustahil bagi Allah dan tidak boleh diterima oleh akal fikir manusia yang bijak. Maksudnya jelaslah bahawa Allah itu tidak berhajat kepada yang lain. Sebaliknya, kita sebagai manusia yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu adalah pencipta segala makhluk. Mengapa dikatakan bahawa Allah itu wujud tetapi tiada permulaan? Sebabnya ialah alam dan semua makhluk ini semuanya Allah yang menjadikannya. Kerana itu, tentulah Allah sudah ada lebih dahulu daripada makhluk ini. Bermakna Allah Ta'ala sudah sedia ada sebelum adanya makhluk dan segala yang baharu. Kalau kita mengatakan Allah itu ada permulaan, tentu Allah itu bukan Tuhan lagi, kerana ini bermakna Allah ada yang menjadikannya, sedangkan Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikannya. Oleh itu, akal tidak menerima bahawa Allah itu ada permulaan. Maka dengan demikian, terbatallah bahawa Allah Ta'ala itu ada permulaan dan sabitlah Allah Ta'ala bersifat qidam, yakni sedia atau qadim. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات